Testing 1, 2, 3. Okay, ready Zain? Dah. Go. Dengan semua yang kau rancang ni, kau yakin parti kita boleh menang? Kita akan menang. Pembangkang ni, diorang berani cakap belakang, cakap depan-depan, diorang takut. Politicians make hundreds of statements every day promising changes. Parti kita is a bunch of close-minded, racist and sexist. Hai, Assalamualaikum. Saya Zain Zainul bersama rakan saya Syajian Shanun. Kami akan membuat bedah filem pada hari ini yang bertajuk Daulat. Daulat ialah merupakan filem thriller politik Malaysia 2020 terbitan Lakuna Pictures. Filem ini menceritakan seorang ahli politik dan partinya yang merancang untuk menang pilihan raya yang akan datang walaupun mereka sudah kalah pilihan raya yang lepas. Baiklah, filem ini diarahkan oleh Imran Sheikh. Penerbitnya Siti Marzuliana Marzuki. Skrip pula ditulis oleh Haziq Jamaluddin dan juga Imran Sheikh sendiri. Filem ini dibintangi oleh barisan pelakon popular tempatan. Kita ada Vanida Imran, kita ada Rashidi Ishak, kita ada Tony Yusof dan juga ramai lagi. Hebat-hebat diorang punya barisan belakang ni Azan. Setiap watak dalam filem ni memainkan konsep archetypes di mana refleksinya terhadap watak dunia politik sebenar. Jadi macam mana korang nampak politik dekat dalam Malaysia ni, begitulah juga dalam Daulat. Tetapi kami akan bedah filem ini secara sintetik dan estetik. Ya, betul. Yang pertama, kita ada subject matter. Subject matter dipercayai dibawa oleh watak Suri yang dilakonkan oleh Vanida Imran. Suri merupakan isteri kepada Idrus. Naib presiden kepada media raya. Suri juga dilihat sanggup melakukan apa je yang dia nak, asalkan dia dapat apa yang dia nak. Termasuklah memastikan parti Muna berjaya mendapat tampuk kuasa semula. Oh, faham. Jadi hero atau villain di dalam filem ini secara dasarnya adalah semua watak yang terlibat memainkan peranan yang sama. Ada masanya menjadi hero, ada masanya menjadi villain. Setiap watak yang terlibat di dalam filem ini masing-masing memainkan peranan mereka dengan tersendiri. Menjadi hero untuk rakyat dengan menggunakan kaedah villain. Jadi macam kata-kata Suri di dalam filem tu. Zain, macam mana kata-kata Suri Zain? Suri kata macam ni tau. Dengar ni. Hanya sang kejam yang akan mendapat tahta. Ini bukan panduan untuk menjadi pemimpin yang jelek, tetapi belajar daripada mereka yang licik. Macam adalah macam Suri tu. Jadi persoalan mengenai siapa hero atau siapa villain di dalam filem ini juga terjawab tatkala ungkapan kata Suri. Yang baik atau jahat bukan persoalannya, tetapi yang berkesan atau tidak, itulah yang sewajarnya. Menjadi pemimpin yang baik dan berkesan atau jahat tetapi berkesan. Okey. Adalah kan, walaupun tak ada, bolehlah. Daripada sini kita dapat lihat bahawa semua watak filem ini membawa secara langsung hero dan villain. Betul. Seterusnya kita ada perkara yang kedua, iaitu comic relief. Comic relief dalam filem ini kami percaya ada dua watak. Yang pertama, saya lah secara personalnya, Saiful yang dibawakan oleh Ahmad Ashraf. Watak ini merupakan seorang presiden kepada parti Hizbul Muslimin. Meskipun kemunculan watak ini sekejap je, dia muncul dalam satu babak, dua babak, tapi dalam satu babak di mana dia menunjukkan ideologi Islamis yang ekstremis yang tak masuk akal tu. Macam mana je? Cuba dialogkan sikit. Dia bahasa utara lah kalau salahnya lah marah yang utara. Okay. Lagi pun yang mati dalam kelab tu memang semua tengah berparti. Memang patut pun. Saya cakap macam tu sebab nak jaga hati parti saya saja. Bukan saya tak ada pilihan ni. Tengok tu. Jadilah, bolehlah. Seterusnya dah banyak satu lagi watak yang kami rasa patut jadi comic relief, iaitu watak Aimi. Aimi ni adalah rakan sekerja kepada Jasmine tau. Watak dia mudah je, dia selalu sangat muncul on frame. Lepas tu penggayaan dia terlalu ekstra tu mencuat hati penonton. Tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada konteks lain,
ini dia dapat dikaitkan dengan dunia realiti. Pasti setiap seorang daripada anda ataupun kita sendiri ada kawan macam dia. Betul. Disokong oleh teknik sinematografi yang menakjubkan. Korang tahu tak sinematografi itu apa? Tapi kalau tak tahu, korang boleh google. Daulat adalah pengalaman yang memberikan penonton sekilas mengenai urusan politik dalaman yang berlaku di balik pintu tertutup secara mise-en-scène. Mise-en-scène, okey. Setiap frame ataupun setiap scene yang mendebarkan segala aparatus yang terdapat berkait dengan situasi sebenar, keadaan sebenar lah. Jadi kisah-kisah yang mulai saling terpisah atau sama lain sangat terikat dengan plot yang sama, menjadikan Daulat sebuah filem yang merangsang minda lah orang kata. Betul tu Jan. Okey, lepas tu setiap filem sudah pasti mempunyai karakteristik secara terus dan juga tidak terus. Okey, filem ini karakteristik secara terusnya kami percaya watak Hassan yang dibawa oleh Tony Yusof. Sebab daripada awal lagi kita dah dapat tengok yang dia ni adalah Presiden Parti Munah dan dia macam gila kuasa, licik dan nak dapatkan apa yang dia nak tu tanpa sebarang halangan, tak kisah dengan apa cara sekalipun. Seterusnya watak yang karakteristik tidak langsung pula wajar diberikan untuk watak Idrus. Sebab Idrus ni tanpa kita sedar, daripada awal kita tengok macam dia ni jahat, tapi sebenarnya jahat dia tu bersebab untuk nak bantu isteri dia tu menjadi apa yang dia di akhir filem tu nanti. Jadi filem ini merupakan filem satira politik yang mendapat pelbagai jenis yang mendapat pelbagai jenis komen lah daripada penonton. Tidak kira sama ada di mana-mana social media pula, Twitter, Facebook, Instagram. Jadi pelbagai jenis komen yang kita dapat lihat. Perkara yang ketara dapat dilihat melalui filem ini ialah ia tiada konsep show don't tell. Ini pun antaralah even kita bukan pengkritik sebenar pun kita tahu dia tak sepatutnya tunjuk macam tu dekat dalam filem. Jadi di mana narrative progression filem ini terlalu memaksa real politik tapi tak tunjuk pun dalam lakonan. Zain? Betul. Sebab filem sebenarnya bukan sebuah karangan ataupun novel tau yang kita boleh tulis terus direct bagi tahu audience apa. Kita sebenarnya kena tunjuk dalam filem ni, kita kena tunjukkan, kita kena lakonkan apa mesej yang kita nak sampaikan. Sebenarnya babak-babak awal yang Suri bagi tahu penonton tiga cara dia nak dapatkan kuasa untuk membantu partinya berjaya, sebenarnya itu dah menunjukkan kelemahan Daulat tu sendiri. Betul. Kita bila kita nak tengok movie, of course lah kita nak faham cerita dia, tapi tak adalah terlalu menunjuk dekat dalam filem tu, betul tak? Jadi awal-awal lagi penonton sudah diberitahu spoiler secara tak langsung dan ini akan mematikan mood penonton. Jadi kalau anda dah tahu apa dia punya ending, adakah anda nak tengok lagi? Ahli strategi politik sebenarnya tak akan cakap tentang diorang punya strategi dengan sesiapa pun. Jadi bila dah diberitahu spoiler, ia akan mematikan mood penonton. Betul. Seterusnya filem ini tidak mempunyai sebarang yang kita panggil sebagai terms of disequilibrium yang ketara sampai menyebabkan plot tu terganggu oleh sebab-sebab watak tertentu. Tapi daripada pandangan lainnya, watak-watak filem ini terlalu memaksa ideologi filem sampaikan plot tak abai, di mana sebenarnya plot filem ni dah dapat diagak oleh audience tu sendiri. Betul. Dia bukan tu je, Daulat ni juga dia memaksa untuk sampaikan mesej. Terlalu penting untuk beritahu penonton apa itu real politik sampai plot lain terabai lah. Kira dia macam ada mesej tentang politik tu. Sepatutnya plot dan cerita datang dulu baru bercakap tentang ideologi. Terlalu nak sampaikan apa itu ideologi Machiavelli dengan tayang gambar besar-besar, petik kata-kata ahli politik yang sebenar tapi tak tunjuk pula dengan perbuatan. Jadi ini akan membuatkan penonton sudah tidak ada perasaan wow expression. Betul tu. Seterusnya di mana babak Suri menjanjikan Melissa sebagai timbalan Perdana Menteri pun dah sebenarnya dah cukup dah untuk nak bagi tahu penonton sebenarnya apa perancangan Suri sebenarnya, yang dia nak jadi Perdana Menteri, dia tak nak jadi timbalan, dia tak nak jadi biasa-biasa, jadi dia nak jadi yang atas. Jadi dan juga track record Hassan yang kotor juga pasti penonton dapat agak yang Suri ni akan gunakan tu untuk jatuhkan Hassan. Jadi pengakhiran Suri menjadi Perdana Menteri dari filem ini bukanlah satu benda yang kita macam wow, serius tak ada. Dia macam betul lah aku cakap macam tu lebih kurang. Jadi Zain, kalau kita lah nak tengok movie, mestilah kita nak macam biar macam rahsia sikit kan. Janganlah kita baru tengok kita dah tahu dah dia apa akan jadi ending macam dia. Klise. Jadi okey, kita bedah pula dari segi author teori.
Author teori filem Daulat merupakan arahan sulung Imran bin Sheikh yang sebelum ini mencipta drama televisyen Dunia Guaman Jibril. Oh, tahu tak? Jibril. Oh, tahu. Ah. Apa nama dia, aku lupa. Beliau belum pernah mengarah apa-apa warkah secara profesional pun sebelum ni. Tetapi dapat dilihat Imran ni amat berminat dengan mengkaryakan dunia profesional tapi bukan profesional di dalam karyanya. Seterusnya, persoalan tentang yang kita panggil sebagai dongeng ataupun myth dalam dunia politik dalam filem ni, di mana rakyat rasa setiap pemimpin tu mesti berwibawa, mesti baik. Betul. Tapi sebenarnya suri dekat last bahagian akhir filem ni dia dah cakap, kamu mungkin berpendapat bahawa pemimpin kena berhati mulia, tetapi ketahuilah di mana-mana tempat pemimpin yang baik akan dipijak dan juga dihina. Dalam. Makan dalam. Memang betul. Ayat dia deep lah siapa yang suka bermain politik ni. Tapi itu terpulang dekat anda. Macam mana anda nak kritik video ni, bagaimana pendapat anda tentang video Daulat ni. Tapi yang penting anda kena tengok dulu. Dan jangan lupa subscribe video kami. Jadi, dan jangan lupa tekan like. Like. Sekian, itu saja bedah filem daripada kami. Saya Muhammad Syajihan Dan saya Zain Zainul. Sekian, jumpa lagi. Ciao. Bye.